Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 21 September 2023. Kita ke berita utama. Keputusan sama ada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman disabitkan atau dibebaskan daripada pertuduhan bersubhat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram AMLA akan diumumkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 November ini. Tarikh tersebut diperoleh oleh pihak media menerusi semakan sistem kehakiman mahkamah hari ini dan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin ketika dihubungi turut mengesahkan tarikh tersebut. Nasib ahli Parlimen Muar itu akan ditentukan oleh Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid selepas pihak pembelaan menutup kes pada 14 Mac lalu dengan mengemukakan keterangan 4 saksi termasuk Syed Saddiq. Pada 10 April dan 11 April lalu, Hakim Azhar mendengar penghujahan Wang Shahrudin Muhammad Afif Ali serta Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili Syed Saddiq. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa bersubhat dengan Rafiq Hakim melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana armada berjumlah RM1 juta di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Sentral, Jalan Sentral 2 pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut. Beliau juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Seorang saksi yang menjalankan analisis jejak One Malaysia Development Berhad 1MDB hari ini mengesahkan sejumlah £9.45 juta milik syarikat pelaburan strategik negara dipindahkan ke dalam akaun peribadi milik Datuk Seri Najib Razak. Penganalisis pasukan petugas khas 1MDB Adam Arif Muhammad Roslan 29 tahun mengesahkan perkara itu melalui laporan jejak wang yang dibacakan di Mahkamah Tinggi. Menurut Adam Arif yang juga saksi pendakwaan ke-47, wang itu dipindah masuk daripada dua firma samaran asing, BlackRock Commodities Global Limited dan Vista Equity International Partners Limited yang dikawal oleh Eric Tan Kim Long dan dikatakan sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan iaitu Jolo. Katanya BlackRock memindahkan £750 juta pada 19 Jun 2014 ke dalam akaun milik Najib, manakala Vista Equity memindahkan lebih £8 juta ke dalam akaun yang sama melalui 5 transaksi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini dengan tegasnya menyatakan pendirian berhubung peningkatan rasa kebencian, tiada toleransi, diskriminasi dan keganasan terhadap umat Islam. Kedua-dua pemimpin berkenaan bertemu di New York, Amerika Syarikat semalam pada acara sampingan segmen peringkat tinggi sesi ke-78 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mereka menggariskan 10 pendirian termasuk menzahirkan kebimbangan peningkatan rasa benci, sikap tidak bertoleransi, diskriminasi dan tindakan keganasan terhadap umat Islam dan kesucian agama yang mencapai tahap membimbangkan di banyak bahagian di dunia terutamanya di Eropah. Pada masa sama, Anwar turut menjemput Erdogan untuk mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia sebelum hujung tahun ini. Sementara itu, dalam hantaran di laman Facebook juga, Anwar turut berkesempatan bertemu Presiden Iran, Said Ibrahim Raisi. Dalam pertemuan itu katanya, Malaysia berharap memperkukuh hubungan dua hala dengan Iran melalui kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi serta menerokai potensi kerjasama baharu. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai diambil keterangan di pejabatnya di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA di Jalan Sentral hari ini. Muhyiddin tiba di bangunan berkenaan kira-kira pukul 9.15 pagi tadi sebelum keluar pukul 11.58 pagi dari bangunan berkenaan. Selepas hampir 3 jam di bangunan tersebut, Muhyiddin keluar bersama pengiringnya tanpa membuat sebarang kenyataan berhubung kehadirannya di pejabat MIDA. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain mengesahkan pihaknya mengambil keterangan Muhyiddin sekali lagi.
Difahamkan tindakan itu akan dilakukan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman di bawah Seksyen 4-A Akta Kesalahan Pilihan Raya dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. 3 September lalu, bekas Perdana Menteri itu didakwa mengeluarkan kenyataan berbau perkauman dalam ceramah kempen DUN Simpang Jeram, Johor. Ucapannya itu turut dikongsi menerusi halaman Facebook yang mana mengandungi dakwaan Melayu pada hari ini tidak lagi menguasai kerajaan, maknanya orang Melayu sudah hilang kuasa, sedar ataupun tidak, betul ataupun tidak. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Salih membuat laporan polis berhubung video tular yang memaparkan dia sedang membeli barangan keperluan rumah dengan bajet berjumlah RM200. Menyifatkan penularan video itu sebagai serangan bermotifkan politik, jelasnya video itu merupakan rakaman lama yang dirakam pada Julai lalu. Katanya yang kini berada di India, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM terpaksa mengubah suai infografik kontroversinya berhubung kos sara hidup berikutan kritikan netizen. Tambahnya lagi, dia percaya wujudnya percubaan untuk menyebarkan maklumat salah mengenai isu berkenaan dan pihaknya membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan hari ini. Terdahulu, maklumat grafik JCOM menyebut bahawa keluarga dengan 4 ahli keluarga mampu bertahan dengan barangan runcit bernilai kurang daripada RM400 sebulan, manakala individu bujang pula membelanjakan lebih RM200 sebulan. Seorang penunggang motosikal yang sebelum ini ditangkap dan direman selepas merempuh seorang anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di kilometer 28 Lebuh Raya Seremban Port Dickson dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM5,000. Magistrate Uthman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Nur Khairul Azwa Azizi, 25 tahun, mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, bekas pengawal keselamatan itu didakwa pada 17 September lalu dengan sengaja telah menghalang tugas penjawat awam iaitu anggota penguatkuasa JPJ daripada menjalankan tugas di lokasi kejadian. Oleh itu, tertuduh telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang boleh dikenakan penjara sehingga 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman denda tersebut dan sekiranya tertuduh gagal membayar denda itu, penjara 3 bulan boleh dikenakan terhadapnya. Sebelum ini, media melaporkan kejadian seorang penunggang motosikal merempuh seorang anggota penguatkuasa JPJ, Muhammad Nur Hakim Muhammad Razif, yang pada ketika itu bertugas dalam operasi sekatan jalan raya di Lebuh Raya Seremban Port Dickson. Akibat rempuhan itu, anggota JPJ berkenaan kemudian telah dihantar ke Hospital Port Dickson untuk mendapat rawatan sebagai pesakit luar. Seorang pemandu lori trailer 29 tahun yang terbabit dalam nahas 14 kenderaan di Jalan Persiaran Utara berdekatan Presiden 12 semalam direman selama 4 hari sehingga Ahad ini bagi membantu siasatan. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Tahanan reman itu membolehkan polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.14 pagi itu, 2 penunggang motosikal maut selepas dirempuh lori trailer bermuatan pasir dan batu selain 14 mangsa lain cedera. Mangsa yang maut dikenali Faris Hazi Abu Bakar, 25 tahun yang juga kaki tangan Pos Malaysia dan Yuswa Muhammad Wuyus, 39 tahun, penjawat awam di Mahkamah Ampang. Nahas membabitkan 14 buah kenderaan termasuk 5 motosikal dan sebuah motosikal pengirim polis, 7 buah kereta dan 2 buah lori. Siasatan mendapati nahas berlaku selepas sebuah lori membawa muatan pasir dan batu dari arah Kajang menghala ke Puchong hilang kawalan dan melanggar beberapa buah kenderaan sebelum terbabas dan memasuki laluan bertentangan. Berita dunia.
Mahkamah Indonesia menjatuhi hukuman penjara 2 tahun ke atas seorang wanita atas kesalahan menghina agama selepas dia membaca doa sebelum makan hidangan kulit babi menerusi sebuah video TikTok yang dimuat naik. Lina Mukherjee, 33 tahun, didapati bersalah menyebarkan maklumat yang bermatlamat mencetuskan kebencian terhadap individu beragama dan kumpulan tertentu di Mahkamah Palembang, wilayah Sumatera Selatan. Merupakan penganut agama Islam, tindakannya itu juga disela oleh kumpulan konservatif termasuk Badan Ulama tertinggi negara itu, Majlis Ulama Indonesia, yang mendapati video tersebut bertujuan menghina agama. Pesohor media sosial tersebut pada Mac lalu memuat naik video di TikTok yang memaparkan dia membaca bismillah sebelum makan babi sehingga menerima kecaman daripada penganut agama Islam. Selain hukuman penjara, Lina didenda RM76,161 dan hukuman penjara terhadapnya akan dilanjutkan selama 3 bulan sekiranya dia gagal membayar denda. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Majikan disaran mempertimbangkan semula tahap gaji berikutan kos sara hidup yang kian meningkat selain menjadikannya sebagai sebahagian daripada strategi menarik tenaga kerja berkualiti. Pengarah Urusan JobStreet Malaysia, Vic Sitasanan, berkata jika paras gaji median kekal sementara, kos sara hidup terus meningkat, ini secara semula jadi akan mendorong pencari kerja untuk memberi lebih tumpuan kepada gaji. Menerusi penyelidikan yang dibuat oleh JobStreet Malaysia mendapati 27% daripada warga Malaysia menganggap pampasan kewangan sebagai faktor penentu apabila menerima tawaran pekerjaan melebihi purata global iaitu 21%. Panduan gaji 2023 JobStreet mendapati sebanyak 97.3% daripada penyenaraian pekerjaan menawarkan tahap gaji yang serupa dengan tahun lepas. Industri komputer dan teknologi maklumat IT menyaksikan kenaikan gaji tertinggi meningkat 28% daripada RM3,750 kepada RM4,800. Pakar komputer dan IT juga mempunyai gaji median tertinggi antara semua pengkhususan iaitu RM6,000. Jelasnya peningkatan permintaan untuk IT adalah disebabkan tumpuan kerajaan terhadap inisiatif transformasi digital, tetapi trend ini mungkin tidak mampan dalam jangka masa panjang. Nilai ditambah kasar industri pelancongan NDKIP Malaysia pada 2022 mencatatkan RM251.5 bilion, menyumbang sebanyak 14% kepada ekonomi Malaysia berbanding hanya 12.8% pada tahun 2021. Selain itu, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, keluaran dalam negeri kasar pelancongan langsung KDNKPL merekodkan RM47.9 bilion. Jelas beliau, prestasi industri pelancongan Malaysia dipacu oleh peningkatan semula perbelanjaan pelancongan domestik bernilai RM59.2 bilion, memulih dengan kenaikan sebanyak 239.3%. Dalam pada itu, sebagai jangkaan, pihaknya meramalkan pertumbuhan pesat pada tahun ini berdasarkan kepada senario semasa dan dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Kebudayaan MOTEK yang turut menyasarkan ketibaan lebih kurang 16.1 juta pelancong ke Malaysia. Berita sukan. Sabah FC bakal bertemu dengan kelab Singapura Hougang United dalam aksi pembukaan Piala AFC pada jam 8 malam ini di Stadium Likas Sabah. Pengendali Sabah FC, Datuk Om Kim Swee, turut menyeru penyokong Sang Badak dapat memenuhi stadium kerana kehadiran penonton tampak menurun sejak kebelakangan ini, sedangkan anak-anak buahnya memerlukan sokongan padu penyokong bagi menaikkan semangat mereka. Kata bekas pengendali Harimau Malaya itu, Sabah turun dengan misi mahu menampilkan prestasi terbaik di pentas Asia dan mengulangi kejutan yang pernah dilakukan oleh Johor Darul Takzim yang muncul juara pada tahun 2015 serta Kuala Lumpur City pada 2022. Untuk rekod, selain Hougang, Sabah turut diletakkan dalam kumpulan H bersama kelab Vietnam, Haiphong FC serta PSM Makassar dari Indonesia.
Pengurus Manchester City Pep Guardiola mengakui pasukannya terpaksa membayar harga mahal selepas merekodkan kemenangan 3-1 ke atas Red Star Belgrade pada aksi pertama saingan Liga Juara-Juara Eropah UCL di Stadium Etihad awal pagi semalam. Situasi ini disebabkan perancang utama pasukan Bernardo Silva mengalami kecederaan serius sehingga terpaksa dikeluarkan pada babak pertama dan digantikan dengan Jeremy Doku. Mengulas kecederaan yang dialami oleh Silva, Guardiola memberitahu pihaknya masih belum tahu tahap kecederaan yang dialami pemain tersebut. Bagaimanapun jelasnya apa yang berlaku ini sedikit sebanyak meresahkan pasukan selepas beberapa pemain utama seperti Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Mateo Kovacic dan John Stones turut mengalami nasib yang sama. Bercakap mengenai perlawanan awal pagi semalam, Guardiola memuji impak yang dipamerkan oleh Julian Alvarez yang berjaya meledak 2 gol selain 1 jaringan tambahan menerusi Rodri. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 22 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Waktu Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.